Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap ampuh semua sihat dalam keadaan sejahtera lah. Saya hari ni ada kat mana? Hari ni saya berada dekat office malam. Sekarang pukul 8.50. Saya tak balik lagi. Saya duk ada kerja sikit, duk study sikit kan. Jadi sekarang ni bila kita tengok balik dekat isu semasa apa, isu yang paling panas sekarang ni. Bila isu yang paling panas sekarang ni benda apa? Tak lain tak bukan Palestin diserang kembali. Dahlah serang Palestin. Diserang, dia ni start masa 10 Mei. 10 Mei bersamaan dengan 28 Ramadan. Bulan puasa dia main serang. Macam mana dia start serang tu? Sebelum tu dah ada rentetan macam mana dia nak mulakan serangan ni. Dia buat provokasi. Provokasi yang di antara provokasi yang dia buat pada 10 Mei tu, pada 28 Ramadan tu, dia masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Orang nak tengah duk semayang tarawih dan sebagainya, dia masuk, dia huraikan orang, dia suruh keluar dan sebagainya. Jadi tak sepatutnya lah, memanglah tempat tu jadi tempat pertikaian. Pertikaian di antara orang Yahudi dengan orang Islam, yang berebut tempat tak berkesudahan tu lah. Tapi memang dia pilih dia mai bulan puasa kan. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan depa membuat provokasi pada awal mulanya. Antara poin yang pertama adalah sebab apa? Sebab sekarang ni Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dia dah macam tak berapa nak mendapat sokongan daripada rakyat dia sendiri. Parti dia dah tak dapat majoriti dalam parlimen. So bila parti dia tak dapat majoriti dalam parlimen, dia kena kolaborasi dengan parti-parti yang lain. Dan dia kena ajak parti-parti komponen lain nak bentuk kerajaan. Jadi depa ni dia cuba nak gain trust daripada rakyat dia sebelum pilihan raya. Sebab apa? Bila dibuat macam ni, dia buat serangan, dia buat penaklukan lah. Bukan penaklukan, memang dah depa menjajah menakluk dah. Dia buat kekerasan macam ni, jadi membuktikan bahawa dia ni parti yang betul-betul perjuangkan orang depa. So benda ni sebenarnya, konflik ni bukan sekadar dia nak ambil tempat tu. Itu dah yang kita boleh settle. Tapi salah satu sebab yang saya dapat baca, saya kaji, saya baca banyaklah daripada Twitter, di antaranya Aiman Rashdan Wong dekat Twitter, on Palestin dan sebagainya. Banyak mereka simpulkan di antara poin yang dia buat macam tu, salah satunya adalah sebab mereka nak pilihan raya. Bila nak pilihan raya, dia nak tunjukkan kepada rakyat dia, parti dia adalah parti yang memperjuangkan hak. Walaupun mereka tak ada hak dekat situ, sebab mereka bukan asal daripada penduduk asal di situ. Dia claim dia adalah penduduk asal, tapi dia sebenarnya Yahudi ni di situ sejak tahun 1948. Sejak mereka masuk situ tahun 1948, bukan penduduk asal di situ. Jadi situ pun dah ada konflik, panjanglah cerita dia kan. Jadi bila dia orang duduk situ pada 10 Mei, dia mulalah buat provokasi, buang orang, halau orang daripada masjid dan sebagainya, nak masuk kompleks Masjidil Aqsa dan sebagainya. Lepas tu dia buat lagi provokasi masa sebelum kita nak raya, 1 hari atau 2 hari sebelum kita nak raya tu. Dia buat apa? Mereka meluluskan satu macam akta lah untuk dia orang untuk menduduki tempat baru dalam kawasan Palestin. Nama tempat tu adalah Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah ni tempat asal rumah tu memang rumah orang Palestin. Rumah orang Palestin, kawasan orang Palestin, orang yang penduduk situ penduduk Palestin, tapi dia halau dan tindakan dia tu menyebabkan terjadilah pengusiran secara paksa, dan dia teruskan provokasi itu dengan cara dia mai ke masjid lagi, dia halau orang lagi. So bila jadi macam tu, inilah menyebabkan Brigid Al-Qassam dia bertindak balas balik. Jadi ada beberapa isu, ada orang tanya kan, ada orang pakat, kalau kita tengok perbahasan dekat internet, kita tengok dalam Twitter, kita tengok dalam Facebook, ada orang kata, mampukah orang Melayu ni nak selamatkan Masjidil Aqsa kan, nak selamatkan orang Palestin kan. Ada yang kata Melayu ni adalah daripada Lost Tribes kan, 13 daripada keturunan
daripada keturunan Bani Israel, kalau tak salah saya, dia ada terpecah kepada 13 daripada keturunan Nabi Yakub. Salah satu tu adalah keturunan ke-13 tu tak tahu lepas ke mana, lepas ke mana. Ada yang kata Bani Melayu mai ke tanah Melayu ni sebagai the lost tribe dan sebagainya lah. Itu tak apalah, itu panjang punya cerita. Kita pun tak tahulah macam mana, sebab bukan kita punya bidang kan. Tapi bila kita sembang, bila ada orang kata, oh orang Melayu ni lah boleh selamatkan Masjidil Aqsa, oh dah buat macam-macam kan. Salah satu kita buat apa? Kita buat cyber attack, kita buat apa lagi, kita buat Allahumma salli ala Muhammad, hack sana hack sini kan. Dah hack dia punya maklumat penduduk dan sebagainya. Ada orang kata alah setakat hack tu kecil je. Kita jangan fikir macam tu, kita jangan sempitkan pemikiran kita. Sebab apa, kita pun tahu kalau sesuatu kekejaman, sesuatu ketidakadilan berlaku, macam mana kita nak bantras kezaliman tu? 3 benda. Yang pertama, kita guna apa dia? Kita guna kuasa kalau kita ada kuasa. Kalau kita ada kekuasaan, kita pegang tampuk pemerintahan, itu kita gunakan. Tapi kita tengok sekarang ni apa yang jadi, apa yang jadi daripada beberapa ratus negara OIC, pada beberapa ratus negara yang anggota INAM, hatta sekalipun PBB. Lepas tu dalam PBB dia ada kuasa veto. Kuasa veto apa dia? Kuasa veto ni yang ada nuklear, macam US, China kan. Depa pun macam contoh China pun Wallahu a'lam kan, mungkin tak ada kepentingan Palestin kepada depa. Tapi kalau kita tak payah pergi sejauh macam tu, kita hanya berfikir tentang macam mana pergerakan orang Islam itu sendiri di sekeliling Palestin tu. Palestin ni dia depan dia laut, belakang dia tu dia bersepadan dengan Mesir, dia bersepadan dengan Jordan. Macam mana itu pun kita rasa ralat lah, macam mana Palestin ni boleh berada dalam keadaan yang teruk, yang dinafikan hak kan. Sepatutnya itulah, kita dah ada negara OIC, dan setiausaha negara OIC yang pertama sendiri adalah, kalau saya tak salah lah, Tunku Abdul Rahman. Lepas tu bila macam tu, ada orang kata, mampukah kita nak selamatkan Al-Aqsa? Benda pertama sekali, kalau kita nak selamatkan Masjid Al-Aqsa, kita nak selamatkan orang Palestin. Tadi tak habis lagi yang saya cerita 3 tadi kan. Guna kuasa, cara kita nak melawan kezaliman. Kalau ada kuasa, pakai ketenteraan, kita pakai pengaruh dan sebagainya. Yang kedua, kita pakai tak boleh menentang guna kekuasaan, iaitu perbuatan. Kita lawan guna lisan. Lisan ni termasuklah juga lisan, kita nak bercakap. Dan bercakap bukan, kalau kita tak mampu bercakap, kita menulis dekat Facebook kalau kan, kita pergi hantam sana hantam sini. At least dunia nampak apa yang kita boleh buat. At least dunia menyokong, bukan dunia menyokong, at least dunia ni tahu benda apa yang berlaku. Kita buat hashtag Israel koyak dan sebagainya kan. Jadi mereka dapat tahu isu-isu yang berlaku. Lepas tu yang paling iman, selama-lama iman, kita benci dalam hati. Kita benci dalam hati perbuatan Yahudi tu. Tapi sampai kita tak mampu tak mampu nak melawan mereka. Dia macam maksiat kan. Kalau kita maksiat, macam mana kita nak lawan dia? Lebih kurang macam itulah kalau kita nak menentang kezaliman. Tapi sekarang kita tak boleh lah nak letakkan kita dalam situasi kita hanya benci dalam hati je, benci Israel ni dalam hati. Tapi kita kena bertindak lah. Kita guna media, sosial media ni, kita kena pandai. Buatlah apa-apa pun, at least nanti kita ada bukti kita ni berusaha nak bantu saudara Islam kita dekat Palestin. Habis 3 tu. So berbalik kepada macam mana orang Melayu ni nak membebaskan Masjidil Aqsa. Orang Melayu, bila pertama sekali kita nak bebaskan Masjidil Aqsa, kita mesti kena tahu, kita mesti kena menguasai teknologi. Kita tengok sistem Iron Dome. Iron Dome ni, apa dia sistem Iron Dome ni? Iron Dome ni teknologi dia boleh menangkis roket. Bila roket terbang masuk daripada orang brigade Al-Qassam, masuk sistem Iron Dome automatik. Dia ada bateri yang cas, dia tembak tembak pecah mati bom tu pecah berkecai ke atas sana. So sistem Iron Dome tu maksudnya iron besi dome
pemusnah besi, lebih kurang macam tu lah secara literal. Siapa yang bangunkan sendiri? Orang Israel lah. Orang Israel Zionis Yahudi ni, mereka sendiri yang buat teknologi tu. Dia kaji. Tapi kita tengok kita sekarang macam mana. Tapi kita tak sampai lagi tahap kita boleh membangunkan sebuah jet pejuang, tapi kita dah berjaya membangunkan, kita dah ada blueprint pendekar. Tank ni kereta kebal pendekar. Lepas tu kita ada jenis tu kita ada, tapi kapal perang kita tak mampu lagi nak buat sendiri. Jet pejuang pun tak ada, apatah lagi roket dan sebagainya. Jadi kalau kita nak selamatkan Masjidil Aqsa, benda pertama sekali kita kena kuasai apa dia? Teknologi. Bila kita kuasai teknologi, kita boleh catch up balik kan, benda apa yang kita terlepas. Jadi sekarang ni bila kita nak kejar balik teknologi tu, kita nak kena buat macam mana? Kita kena belajar balik dengan bangsa-bangsa yang menguasai teknologi tu. Macam contoh kejuruteraan, manajemen. Kita kena belajar balik kan, Jepun dan sebagainya. Kena belajar balik. Jadi jangan kita hanya berteori dengan teori konspirasi semata-mata. Yang ni lah, bani kita lah lost track dan sebagainya, tapi kita tak ada effort, tak ada usaha kita nak menguasai balik teknologi kita, teknologi kemajuan teknologi, So macam mana kita nak bebaskan Masjidil Aqsa? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita nak kuasai sekarang, rasa mampu tak? Saya rasa tak mampulah. Pendapat saya tak mampu. Sebab apa? Kita tak ada pun buku dalam bahasa Melayu yang tulis pasal Islamic Golden Age pada zaman permulaan Kesultanan Uthmaniyah sampai ke Sultan Sulaiman the Magnificent. Di Uthmaniyah kita tak ada pun buku tu. Sebab apa? Bila kita nak tengok balik teknologi, macam mana kita nak dapat teknologi ni, mesti melalui pentafsiran buku ilmu. Pemindahan ilmu tu berlaku bila ilmu tu dikeluarkan daripada buku tu. Tak kisahlah sama ada kita tafsir ke ataupun kita gunakan, tapi tak ada kita tak nampak benda tu berlaku knowledge transfer tu. Mungkin ada, tapi tak mencapai tahap macam dulu kita ada perpustakaan. Tak silap saya masa zaman Kesultanan Fatimiyah kot, kita ada perpustakaan Nizamiyah kot. Nanti saya cek balik. Yang masa tu dulu buku-buku banyak, tafsir buku banyak. Mereka menghasilkan knowledge diterjemah, dimasukkan, ditulis, dibukukan, dijilidkan dan sebagainya. Jadi tamadun kita ni miskin tradisi ilmu. Tradisi ilmu tu macam mana nak buktikan tradisi ilmu tu subur bila kita ada kita membukukan sesuatu knowledge tu. Itulah bukti dia. Kita tak boleh nak kata ada dalam kepala semuanya. Tak boleh. Itu pasal knowledge. Lepas tu kita ni masih lagi mungkin kita skeptikal dengan ilmu-ilmu selain daripada ilmu agama. Kita skeptikal, kita menolak sains dan teknologi, merendahkan fardu kifayah, falsafah, sejarah, matematik. Sedangkan Islam sendiri tak nolak benda tu. Kalau kita tengok macam mana Ibn Sina ni, dia seorang ulama, ilmu agama dia kuasai, dan juga ilmu kedoktoran pun dia tahu. Jadi bila kita dah seimbang, ilmu fardu ain kita betul-betul ligan, fardu kifayah betul-betul ligan, kita dah seimbang. Jadi bukan nak kata orang yang belajar ilmu agama ni dia menolak ilmu fardu kifayah. Maksudnya bukan dia menolak dunia. Tak, bukan maksud saya. Kita mesti kena seimbang. Kalau macam kita, ialah kita memang sedap. Kalau kita ligat agama, kita kejar akhirat, dunia kita akan dapat, kan? Dunia akan kita dapat. Tapi masalahnya kalau kita kena kejar dua-dua. Dalam arti kata, kita tahu, kita biasa dengar, kalau tak salah saya dengar Ali kata kalau esok nak kiamat hari ni kita tanam biji benih. Macam tu juga kita nak ligan teknologi ni, kejar teknologi ni, nak bangunkan balik bangsa kita ni, bangsa Malaysia lah amnya kan. Jadi kita kena angkat balik bangsa kita, angkat balik masyarakat kita supaya semua ilmu tu kita gali balik. Falsafah, teknologi, sejarah, matematik ni. Kalau sejarah kita tanya kepada student-student pun, kita tanya pasal apa, kita tanya mereka tu bila siapa Perdana Menteri Malaysia yang pertama pun, mungkin ramai yang tak tahu Perdana Menteri Malaysia yang pertama tu siapa. Itu yang jadi masalah benda-benda ni. Lepas tu bila kita dah kuasai teknologi,
Kita kuasai teknologi macam mana? Kita macam saya kata tadi, transfer knowledge. Transfer knowledge tu kita dapat dengan kita boleh menafsirkan knowledge daripada luar bawa masuk dalam. Kita transfer. Kita mesti kuasai linguistik. Ilmu bahasa, kita ambil tafsir buku. Contoh didik dari awal masyarakat kita, anak-anak kita. Kalau kita compare dengan student dekat luar sana, mereka sekolah rendah lagi, mereka dah terdedah dengan teknologi, buat roket kecil-kecil kan, belajar macam mana dekat sana, dekat luar bumi dan sebagainya. Tapi kalau kita mai ke student kita, macam bezalah level student kita yang primary school dengan primary school daripada negara-negara luar kan. Contoh di Finland antara negara yang terbaik dalam pendidikan. Okay, so berbalik, bila teknologi tu kita dah transfer, kita dah dapat teknologi tu, inilah baguslah, barulah kita boleh buat apa yang kita nak buat dalam kita punya ketenteraan. Kita boleh bina pesawat sendiri, perlu berpandu dan sebagainya, tak kisahlah. Tak kisah, kita tengok macam mana orang Palestin, bila dia terdesak ni, dia boleh memikirkan sesuatu di luar pemikiran dia kan. Macam mana kalau kita nak bayang balik, dalam keadaan disekat dia punya ekonomi, tak berapa nak membangun, tapi dia masih lagi boleh buat senjata dia sendiri, dan dia guna senjata tu sebagai pertahanan dia. Ada juga yang kata diseluduk melalui lubang-lubang tikus dan sebagainya, tak dinafikan. Tapi mereka ni banyak orang kata kreatif. Yalah, macam kita dah diambang, contoh kita tersesat dalam hutan dan nak mati dan sebagainya, mesti kita kreatif, nak fikir, nak hidup, otak kita akan berfungsi all out lah. Sebab tu bila kita dah ada ilmu, kalau kita kata nak buat peluru berpandu, kita nak buat senjata-senjata, alat-alat untuk berperang, teknologi peperangan, mesti kena gunakan kos yang tinggi. Macam mana kita nak dapat kos yang tinggi ni kan? Mesti kita kena ada sumber. Salah satunya, bila kos yang tinggi, kita mesti kena ada wujudkan income dulu. Income untuk kita spend benda-benda tu semua. Lepas tu bila kita nak kukuhkan kita punya rakyat, kita punya tak mau bagi rakyat kita tak ketinggalan, kita mesti kena jaga ekonomi. Kalau kita fikir balik, struktur ekonomi kita macam mana? Sumber makanan, contoh sumber makanan. Kita sampai sekarang lagi kita masih bergantung sumber makanan kita kepada Thailand. Beras kita import daripada Thailand. Kalau rasa dah mampu nak pergi tawan, nak bebaskan Baitul Maqdis dan sebagainya, tapi beras masih lagi kita beli daripada Thailand, sayur masuk lagi daripada Thailand. Hampa rasa kan kita mampu lah kan? Memanglah kalau berusaha dapat kan, nothing is impossible dan sebagainya. Tapi benda-benda tu kalau kita nak terlibat secara serius, kita mesti ada benda-benda tu semua. Kukuhkan ekonomi kita, struktur pertanian kita kan, kukuhkan semua. Ni kita kalau short beras, saya rasa habis dah. Ni bila kita nak hari raya saja, masalah ayam tak cukup, ayam dah naik harga dan sebagainya. Lepas tu salahkan peternak pula salahkan yang buat bukan gandum, yang buat makanan dedak ayam dan sebagainya. Itu masalah. Lepas tu bila kita dah kuasai ekonomi, kita mesti kena pastikan kita mampu tahan embargo daripada negara-negara sekutu. Sekutu tu maksudnya negara-negara sekutu Israel lah kan. Ekonomi kita mampu bertahan ke kalau kena boikot. Berapa lama kita mampu survive kan. Macam teringat kisah Nabi Yusuf AS yang mana baginda menafsirkan mimpi raja tu, dan baginda buat macam mana, bersedia untuk kemarau yang panjang 7 tahun kalau tak salah saya kan. Kita kena berbalik kepada ekonomi ni, nak sustain kita punya ekonomi negara, food security kita macam mana. Kita mampukah kalau kita tiba-tiba kita dalam keadaan kancah peperangan, bolehkah kita 10 tahun kita nak itu sustain? Saya rasa tak mampu lah. Cuba setengah tahun pun kalau beras tak masuk daripada Thailand, kita tak mampu nak survive. Dan ni maksud survive ni, maksud saya daripada makanan lah, faktor makanan, food security.
Cukup ke 30, untuk lebih kurang 30 juta populasi dengan import padi daripada luar, lembu sampai sekarang kita mau masuk daripada Siam, lembu sampai sekarang kita masuk daripada India untuk daging kan, sayur pun tak apa cukup dan sebagainya kan. Kalau kata benda-benda tu semua masih lagi berada dalam keadaan kita tak mampu nak capai, jadi jangan haraplah kita nak tawan, kita nak bebaskan Masjidil Aqsa ini sebagai motivasi perangsang bukan nak merendahkan, bukan tujuan merendahkan, tapi kita fikir balik supaya benda ni sampai kepada semua orang, sampai kepada semua orang, daripada masyarakat dia turun dia top down. Kalau semua orang kita fikir macam tu, so insya-Allah kita boleh buat kan. Lagi satu, macam mana kita nak tengok kemahiran geopolitik kita. Kemahiran geopolitik ni bukan sekadar kita nak pergi serang dekat Facebook, Twitter dan sebagainya, hantar-hantar macam tu tak. Kemahiran geopolitik ni macam mana kita nak meyakinkan negara-negara lain. Contoh kita nak meyakinkan OIC, kita kena berperang kan. Kita kena membebaskan Masjidil Aqsa, macam mana kita nak buat? Ni sekarang ni pun kalau kita tengok balik dalam negara OIC tu, banyak negara-negara lain yang masih lagi menjalinkan hubungan dengan Israel. Ada duta. Contoh Arab Saudi pun ada normalisasi dengan Israel. Mesir pun ada, tapi ada juga ada pro and con dia. Mesir dia baik dengan negara Israel sebab apa? Sebab masa dia perang dulu, negara Arab dengan Israel, lepas tu Israel kalah dan Mesir terima gencatan senjata sebab dia nak kawasan Semenanjung Sinai kot kalau tak salah saya, dia nak dapat balik, so diterima tawaran damai daripada Israel. Yang itulah kita kena tengok kemahiran geopolitik, sebab kalau kita nak langgar balik, kita nak langgar Israel ni, kita tengok macam mana kita nak yakinkan negara-negara luar kan. Takkan kita satu-satu kita je kan, mesti kita kena yakinkan negara Islam, kita kena yakinkan penduduk kita sendiri dulu macam mana kan. Kalau tak memang susahlah unless kita tunggu Imam Mahdi je turun untuk bebaskan Palestin kan. Okey, lepas tu ada satu kisah dulu, satu kisah dekat mana di Madinah masa tu ada seorang wanita Islam dicabul oleh orang Yahudi. Terus umat Islam gerakkan ketumbukan, tentera dia halau keluar tentera Yahudi. Lepas tu ada seorang wanita ni dia diganggu oleh pemuda Kristian Byzantine di Amorim. Lepas tu wanita tu dia teriak masa tu pemerintahan Khalifah Al-Mu'tasim di Baghdad masa tu. Dia panggil, "Mana kamu Al-Mu'tasim? Mana kamu Al-Mu'tasim?" Lepas tu Khalifah dengar laungan wanita tu. Allah alam, mungkin dia punya Allah bagi kelebihan kepada mereka berdua dan sebagainya. Allah alam lah. Bila baginda dengar benda tu, baginda bawa mai 100,000 tentera, habis mereka bunuh, habis mereka bakar, habis kota tu jadi debu sebagai amaran kepada kerajaan Byzantine. Jangan duk kacau, walaupun seorang wanita yang diperlakukan macam tu maruah dia, jangan main-main dengan umat Islam. Okey, lepas tu kalau kita compare balik dengan kita sekarang ni, beza banyak lah beza banyak. Kita tengok macam mana umat Islam dengan keadaan sekarang, negara Islam tak bersatu. Tu jenis masalah. Negara Islam sini tak bersatu. Kita hanya sekadar mampu nak buat apa? Kita mengutuk keras pendudukan Israel. Kami menentang pendudukan Israel, penjajahan dan sebagainya. Tapi kita, benda yang paling simple lah kalau kita fikir, tak boleh pun kita nak buat. Contoh, kita sama-sama kita sekat, jangan kita berdagang dengan Israel. Hentikan perdagangan bilateral, multilateral dengan Israel. Hentikan, jangan kita berdagang dengan mereka. Jangan terima khidmat mereka. Tapi tengok negara-negara lain pun siap ada kedutaan di dalam negara mereka, kedutaan Israel. Malaysia dah salah satu negara daripada 3 negara, saya tak silap saya. Malaysia dengan 2 lagi yang saya tak ingat, yang tak menjalinkan hubungan diplomatik. Lagi satu Korea Utara kot, tak menjalinkan hubungan diplomatik dengan Israel. Sebab tu dekat pasport tu, pasport negara, pasport kita, kalau kita tengok pasport kita bebas pergi mana-mana. Tapi kalau kita baca balik dalam perundangan kita, orang Israel memang tak boleh masuk. Lepas tu
Cakap pun punya panjang. Jadi kita rasa macam mana? Kita boleh tak nak bawa orang Melayu ni nak selamatkan Israel. Kita bila kita fikir balik kan, macam mana dulu-dulu ni Israel boleh ada dekat Palestin. Cerita dah dulu ni dekat Palestin ni dulu, semua orang Arab di Palestin ni dia terdiri daripada golongan petani. Falah petani. Masa pentadbiran Osmaniyah ni dia teruk dah dengan kemiskinan. Lepas tu datang pula British mai jajah Palestin. So British yang jajah Palestin bukan Israel dulu. Kalau kita tengok balik macam mana Malaysia dijajah oleh British, bila kita dapat kemerdekaan kita tubuhkan negara kita sendiri. Tapi di Palestin benda tu tak berlaku. Lepas tu lebih kurang pada tahun 1930-an, pemilik Arab ni yang memiliki tanah dekat Palestin ni jual tanah kepada agensi penempatan Yahudi masa bermula tahun 1931. Ni start isu yang berlaku. Lepas tu warga Arab bangkit. Mereka ni gulingkan sistem tradisionalis bangsa sendiri yang masa tu ada masalah lah. Lepas tu dia hidup dalam sistem elit, tapi tak ada pemimpin yang rasmi. Ni saya duk buka balik, saya baca balik kan. Kita tengok balik. Tengok PBB pun tak boleh pakai. Masa mula-mula dulu mereka membincangkan nak duduk pendudukan orang Yahudi di Palestin ni kan. Depa dulu asal sikit daripada tahun ke tahun dan naik daripada 1948 naik bertambah dan sampai sekarang hanya tinggal sikit saja. Tak apalah, kita macam mana kita nak membantu sekarang ni. Kita bantu dengan doa, kita bantu dengan usaha, kita derma dan sebagainya. Tapi pastikan kita derma tu kita bagi kepada orang yang betul-betul dapat menyampaikan derma kita. Apalah kalau jadi kesimpulan dia, kalau kita nak membebaskan Masjidil Aqsa, kita mesti bebaskan hati kita dulu kan. Bebaskan ni kita sikit-sikit dengan sosial media kita dah kalah dah. TikTok kan, tengok macam mana orang contoh-contoh tak baik kat sana. Ada benda baik kat sana, ada yang tak baik. Ada benda baik kita ikut. Mana benda-benda baik, benda tak baik ni kalau kita cari kat mana-mana ada. Dia bila kita cari kita akan jumpa. Minum air dulu. Bismillah. Itu sajalah hari ni. Jadi saya teringat bila macam ni kita baca doa Qunut Nazilah. Macam mana doa Qunut Nazilah? Doa senang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa fariq jam'ahum wa sattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa salit alaihim kalban min qilabika ya qahar ya jabar ya muntaqim ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujris sahab wa ya hazim ahzab ihzimhum wansurna alaihim ya rabbal alamin. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya kami letakkan kamu di batang leher musuh kami dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, leburkan kumpulan mereka. Ya Allah, kacau bilaukan persatuan mereka, cerai-beraikan perkataan mereka, goncangkan pendirian mereka, hantarkan anjing-anjing kami ke atas mereka. Wahai Tuhan yang gagah perkasa, Tuhan yang bersifat murka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang menurunkan Quran. Wahai Allah yang mengerahkan awan. Wahai Allah yang mengerahkan yang menewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka, menangkan kami ke atas mereka. Amin. Itu Qunut Nazilah. Jadi bila berlaku apa-apa saja isu berkenaan dengan musuh-musuh Islam dan sebagainya, kita baca doa Qunut Nazilah kan. Tak ada masalah, kita nak baca kerap pun boleh. Okey, itu saja setakat hari ni. Jadi saya harap dalam musim Covid ni kita jangan lupa lah kita pakai kita punya mask. Kita jaga kita. Kalau kita tak jaga kita, siapa nak jaga kita? Nanti kita sembang lain. Jadi saya baca maklumat ni, lupa nak bagi tahu. Saya baca maklumat di The Patriot, The Illuminasi. Ni benda-benda yang bagus lah. Kita kena ambil tahu. Jangan duk baca Facebook, baca viral benda yang tak berfaedah. Kita baca benda-benda apa yang bagus, yang boleh
boleh bagi manfaat balik kepada kita. Okey, itu saja. Semoga Allah bagi kemenangan kepada masyarakat Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.